Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi Ustaz ucapkan kepada semua anak-anak 4 Umar. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung pelajaran kita mengenal tanda bacaan. Okey, kalau minggu lepas kita dah, bukan minggu lepas, 2 minggu lepas kita dah belajar mengenai tanda bacaan yang ada dalam buku, iaitu 6 tanda. Hari ini kita akan perincikan tanda bacaan. Hari ini kita akan belajar 2 ya, iaitu tanda noktah dan tanda koma. Okey, kalau siapa ada buku boleh buka muka surat 14 dan muka surat 15. Okey, insya-Allah. Sebelum tu kita sama-sama membacakan doa bagi memulakan kelas kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka wa nishur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, insya-Allah yang pertama tanda noktah. Kalau minggu lepas Ustaz dah bagi tahu tanda noktah ni fungsi dia, salah satu dia tanda berhenti yang mana digunakan pada akhir setiap ayat yang sempurna. Itu salah satu dia. Okey, yang ni ada tiga fungsi yang sama juga, lebih kurang. Kita akan tengok satu-satu je lagi. Okey, yang pertama tadi Ustaz dah baca dah. Tanda yang pertama, fungsi yang pertama untuk tanda noktah ialah tanda berhenti. Tanda berhenti digunakan pada akhir setiap ayat yang sempurna. Okey, contoh dia kat bawah. Hujan turun dengan lebatnya. Okey, ini ayat yang sempurna. Jadi bila ayat yang sempurna, tanda noktah dia ada di belakang. Okey, yang kedua, tanda singkatan, nama jabatan, organisasi, pertubuhan dan syarikat. Okey, contohnya, contoh ayat. Ayah saya seorang pegawai di TM. Nampak? TM ni selepas huruf ta dia ada letak tanda titik sebelum huruf mim. Jadi apa TM ni apa? Telekom Malaysia. Syarikat. Kemudian dia letak titik di ujung. Okey, contoh lain. Tengok di belakang buku ni kalau nampak, kumpulan desa fikir sendirian berhad. Nampak? Dekat sendirian berhad ni dia ada titik. Jadi nak menunjukkan nama syarikat. Tu nak menunjukkan nama syarikat, dia ada letak tanda noktah. Okey, seterusnya yang ketiga, tanda selepas setiap nombor senarai. Contoh, antara ikan air tawar ialah seperti, nampak nombor 1 titik geli. Nombor 2 di titik sepat. Yang ketiga titik puyuh. Jadi yang ketiga, yang tiga ni digunakan untuk senarai, nombor senarai 1, 2, 3. Okey, faham? Kita ulang lagi sekali. Yang pertama, digunakan pada ayat yang sempurna. Macam ni. Hujan turun dengan lebat. Jadi ayat sempurna titik di belakang. Yang kedua untuk jabatan, organisasi, pertubuhan dan syarikat. Contohnya, ayah saya seorang pegawai di TM, Telekom Malaysia. Lepas huruf ta diletakkan tanda noktah. Yang ketiga, tanda selepas setiap nombor senarai. Untuk nombor. Jadi 1 letakkan noktah geli, 2 letak noktah sepat, yang ketiga tanda noktah puyuh. Okey, faham? Seterusnya, koma. Okey, koma yang pertama dia digunakan tanda memisahkan pembilangan dan pengulangan. Contohnya apa? Okey, 1, 2, 3 dan 4. Okey, dia lebih digunakan untuk jenis yang sama juga. Jenis yang sama pada tengah-tengah ayat. Ni. 1, 2, 3 dan 4. Okey. Dekat lepas 3 ni dia tak ada koma dah. Sebab apa tak ada koma? Sebab dia teruskan dengan dan. Okey, contoh kalau tak ada dan, dia tulis lagi 3, katakan 4, 5, baru 6. Dan 6. Jadi sebelum dan tu
Kalau kata selepas selepas nombor tu ada dan, mana kata dekat situ tak payah letak koma dah. Okey. Faham? Yang kedua, tanda memisahkan kata seruan di hadapan ayat induk. Okey, contoh ni ayat induk ni. Contoh ni yang kedua, ayat induk. Wah, ada koma. Wah, besarnya kereta abang kamu. Ni ayat induk. Ayat induk ni biasanya untuk ayat tanda seruan ni. Ayat yang bercakap, ayat orang bercakap. Ada tanda seru di belakang. Jadi selepas wah, amboi, jadi selepas perkataan macam tu mesti ada koma di belakangnya. Lepas tu di hujung kena ada tanda seru di bawah. Okey, seterusnya yang ketiga, tanda memisahkan unsur-unsur kata dan frasa yang berurutan. Contohnya apa? Ibu membeli rambutan, koma, betik, koma, langsat dan duku di pasar pagi. Okey, jadi ini frasa yang sama, iaitu apa dia? Buah-buahan. Buah-buahan. Jadi lepas setiap satu buah kena ada koma. Tak boleh kalau tak letak koma, dia akan baca ibu membeli rambutan, betik, langsat dan duku di pasar pagi. Tak boleh lah. Dia tak cantik dan tak kena dalam penggunaan tata bahasa ayat. Jadi kena letak koma supaya ayat tu jadi betul tata bahasanya. Okey, jadi bacanya ibu membeli rambutan, betik, langsat dan duku di pasar pagi. Sama juga. Jadi kalau selepas sesuatu tu dah ada dan, tak payah letak koma lah. Macam ni, macam di sini langsat. Langsat, kemudian ada dan. Dekat selepas pada langsat ni tak payah ada koma lah. Sama juga macam nombor tadi di atas. Kalau dia ada buah lagi, contoh ni dan ni kita tutup sekejap. Okey. Ibu membeli rambutan, betik, langsat. Okey, koma di sini. Duku dan durian di pasar pagi. Nampak? Dia tambah kena koma dekat sini. Dekat lepas langsat ni koma sebab tak ada dan. Seterusnya, tanda memisahkan baris-baris pantun. Ni baris pantun. Contohnya apa? Pulau Pandan jauh ke tengah. Okey, di hujung pantun tu koma. Okey. Gunung Daik bercabang 3. Koma lagi di belakang. Ni biasa untuk pantun lah. Pantun Pak Kerat. Hancur badan dikandung tanah. Budi yang baik dikenang juga. Okey, tapi bila dah hujung ni kena letak titik. Sebab apa letak titik? Sebab dia 4 kerat je. Pantun 4 kerat. Jadi bila yang terakhir sekali letak titik. Tak boleh letak koma dah sebab dah di hujung lah. Hujung habis pantun lah letak titik. Okey, yang seterusnya yang ke-5, yang terakhir untuk tanda seru. Tanda koma. Tanda memisahkan baris-baris dalam alamat surat menyurat. Ini alamat rumah lah, alamat rumah, alamat tempat kerja, alamat sekolah. Jadi yang semua alamat-alamat tu kena letak koma. Okay, contohnya apa? Guru besar, koma, sekolah kebangsaan Simpang 3, koma, 36000 Teluk Intan. Okey, dah habis hujung alamat, perlu letak titik semula. Sama juga macam buku ni. Nampak? Dia ada tanda koma di setiap hujung ni. Koma, kemudian hujung baru titik. Jadi itu je. Seorang lagi sekali untuk koma. Yang pertama, tanda memisahkan pembilangan dan pengulangan. Contohnya untuk nombor ni lah. 1, 2, 3 dan 4. Yang kedua, tanda memisahkan kata seruan di hadapan ayat induk. Ni ayat seru lah. Ayat seru macam Ustaz cakap tadi. Contohnya apa? Wah, besarnya kereta abang kamu. Jadi lepas wah ni kena letak koma. Sama juga kalau kamu cakap amboi, aduh, cheese. Tu jenis-jenis kata seruan. Kena letak koma dan
tanda seru selepas habis ayat. Seterusnya, tanda memisahkan unsur-unsur kata dan frasa yang berurutan. Ini macam tadi kita cakap buah-buahan. Ibu membeli rambutan, betik, lansat dan duku di pasar pagi. Jadi frasa yang sama yang berulang, buah-buahan. Jadi letaklah koma. Yang seterusnya, pantun. Untuk pantun 4 kerat ni kan, kita baca dah tadi pantun. Gunung Daik bercabang 3. Pulau Pandan jauh ke tengah. Tak tanda koma. Gunung Daik bercabang 3. Hancur badan dikandung tanah. Budi yang baik dikenang juga. Okey, tanda koma, hujung dan akhir sekali letak titik. Yang terakhir sekali ialah tanda memisahkan baris-baris dalam alamat surat menjurat. Inilah. Alamat rumah, alamat sekolah, alamat tempat kerja. Guru besar, Sekolah Kebangsaan Simpang 3, 36000 Teluk Intan. Okey. Itu saja untuk hari ini. Jadi Ustaz harap kamu faham apa yang Ustaz ajar hari ini. Okey, seterusnya Ustaz minta kamu buat latihan. Latihannya yang ni 1, 2, 3. Kamu boleh tengok dekat Google Classroom. Ustaz dah tulis Ustaz dah sertakan ke situ word yang kamu boleh tulis. Dan Ustaz minta kamu salin semula ayat di bawah ni. 3 ayat ni ada juga dalam tu. Kamu tengok balik dalam tu sekejap lagi. Ustaz dah sediakan. Salin dan letakkan tanda koma. Kalau kamu tak faham arahan, letakkan tanda noktah dan tanda koma dalam ayat ni. Kamu boleh tengok ayat tu dalam Google Docs yang Ustaz bagi dalam Google Classroom. Selepas selesai boleh ambil gambar dan hantar ke Ustaz. Hantar di Google Classroom. Okey. Itu saja untuk hari ini. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.